Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah api itu ke atas kami seperti api yang membakar Nabi Ibrahim AS, iaitu Khalilmu. Tumbuhkan di sekitar kita rumput sebagaimana Engkau telah menumbuhkan di sekitarnya. Cukupkanlah kami segala keperluan kami sebagaimana Engkau mencukupkan Ibrahim AS. Bantulah kami sebagaimana Engkau membantu Nabi Allah Ibrahim, dan peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara Nabi Allah Ibrahim AS. Amin. Nabi Ibrahim AS telah menemui rafiq, iaitu teman, sebelum jalan. Telah mengenal tetangga sebelum memasuki rumah. Mendapat teman yang mesra sebelum ditimpa kebosanan. Mendapat penawar sebelum penyakit. Sabar sebelum bala. Redha sebelum qada. Pelajarilah cara-cara ini dari bapa kamu Ibrahim AS. Ikut dia dalam bicaranya dan lakunya. Maha suci Tuhan yang telah melembutkan penanggungannya ketika dia sedang berada dalam lautan balanya, yakni ujiannya. Dan dia memerintahkannya supaya berenang dalam lautan bala itu lalu dibantunya. Dia juga menyuruhnya menggempur musuh sedang dia berada di muka musuh di atas kudanya. Dia menyuruhnya mendaki ke tempat tinggi padahal kedua belah tangan terikat di belakang punggungnya. Disuruhnya mengajak manusia supaya makan bersamanya, sedangkan nafkah itu ditanggungnya sendiri. Inilah dia kelembutan batin yang tersembunyi. Wahai gulam, lazimkan dirimu berdiam diri ketika datang takdir Allah menimpamu, sehingga engkau akan menerima kelembutan yang banyak daripadanya. Tidakkah engkau pernah mendengar cerita hamba Jalinus, si ahli hikmah itu? Bagaimana dia telah membisukan dirinya berlaku bodoh, sentiasa berdiam diri, sehingga dia menghafalkan semua ilmu daripada Jalinus. Kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla tidak akan masuk dalam hatimu dengan omong kosong dan penentangan serta pelanggaran terhadap petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami sifat selalu bersetuju dan meninggalkan pengungkalan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kepada ungkapan dan ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tajuk jangan cuba lari daripada Allah SWT. Kita telah menceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita berdoa kepada Allah supaya kita atas dunia tidak diuji oleh Allah, bahkan disampaikan kita pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar tanpa ujian-ujian itu.
dan diberikan kepada kita pendekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu melalui ujian-ujian yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh kita. Namun, kalau memang menjadi satu takdir Allah dalam ujian ini, maka kita mohon kepada Allah kelembutan dalam ujian, yakni bantuannya dan kenikmatan dalam ujian. Kita sebut semalam bahawa kita tidak berhak meminta Allah uji kita. Walaupun Allah Ta'ala berjanji akan menguji setiap orang yang beriman. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan sahaja tanpa diuji, hanya cukup dengan berkata kami beriman? Kami pasti akan menguji mereka. Tetapi janji Allah untuk menguji orang-orang yang beriman secara umum. Dan boleh sahaja Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu tidak melalui ujian itu. Boleh sahaja. Bahkan mendapat kemuliaan. Umpama contoh, ada orang Allah uji dia dilahirkan daripada keluarga kafir. Maka dia mengambil masa yang panjang untuk mendapat hidayah Allah. Ada orang yang Allah mudahkan dia terus dilahirkan dalam keluarga yang beriman. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang jahil. Maka dia terpaksa mencari menuntut ilmu dengan tempoh yang panjang. Ada orang dilahirkan dalam kalangan keluarga yang berilmu. Maka dia dengan mudah mendapat ilmu. Ada orang dilahirkan di kalangan orang miskin. Maka dia berusaha keras untuk menjadi kaya. Ada orang yang dilahirkan di kalangan orang kaya. Maka dengan mudah dia mewarisi kekayaan. Maka Allah Ta'ala tunjukkan ada di kalangan manusia yang diberi ujian untuk melalui jalan-jalan itu. Dan ada yang Allah Ta'ala jadikan dia terus berada pada tempat itu. Ya benar, hidup ini semua ujian. Tapi bila kita sebut ujian, sesuatu yang kita tak suka. Jarang orang berkata sesuatu yang disuka itu sebagai ujian. Walaupun hakikatnya memang ujian. Tak ada orang kata saya diuji mendapat isteri yang baik. Kita takkan dengar ungkapan itu. Tapi kita akan dengar saya diuji dapat isteri yang tak baik. Dengan wajah yang sedih. Atau seorang berkata, tak mungkin kita dengar saya diuji dengan harta yang banyak. Jangan kita dengar orang bercakap demikian. Sebab memang itu kehendak dia. Tapi kita akan berkata saya diuji dengan hutang yang banyak. Seorang yang sihat, jangan tuan-tuan dengar dia datang depan kita sambil berkata dengan sedih, saya diuji dengan terlalu sihat. Sampai satu klinik pun saya tak pernah pergi. Tak ada orang bercakap demikian. Selalu kita dengar seorang berkata saya diuji dengan sakit yang banyak. Saya diuji dengan penyakit itu, penyakit ini. Jadi bila kita sebut tentang ujian, yang kebanyakan yang kita maksudkan suatu yang jiwa kita tidak mudah menerimanya dan tidak mudah menyesuaikannya dan tidak mudah menganggapnya sebagai satu nikmat dan rahmat, melainkan satu tempoh yang panjang. Namun tempoh itu juga tak mungkin kita nak patah balik. Artinya seorang yang berkata, alhamdulillah Ustaz, dulu berkat saya susah dan saya selalu dibuli itu dan ini, hari ini saya berjaya. Kalau kita tanya balik, mau tak kamu dibuli balik? Oh, tak nak, dah cukup sekali. Tapi kamu kata itu berkat. Alhamdulillah Ustaz, berkat rumah saya terbakar, saya dapat rumah baru. Rupanya dan ujian adalah rahmat. Kita tanya balik, nak tak rumah ni terbakar lagi? Nanti dapat lagi besar. Oh, tak nak dah Ustaz. Sekali tu je. Artinya semua orang bercakap pada ujian yang lepas. Kalau kita kata mau diulang, tidak. Tetapi tidak Ibrahim. Kalau Syekh Abdul Qadir bila menyebut kisah Nabi Ibrahim supaya kita mengambil pengajaran. Bila Allah Ta'ala menjadikan ujian kepada Ibrahim itu satu nikmat. Bahkan Ibrahim nak kembali pada ujian itu kalau dia punyai kesempatan itu. Kebanyakan orang macam kita, tuan-tuan, bila diuji, kalau seorang tu kena COVID lah. Alhamdulillah juga kena COVID, saya dapat kenal ramai orang. Dapat kenal orang tu, orang ni. Alhamdulillah. Hikmah dia. Kita tanya balik, nak tak kena COVID lagi? Dapat kenal ramai lagi? Mana tahu jumpa menteri pula? Oh, tak nak dah Ustaz, cukup lah.
Artinya walaupun dia cerita nikmat dulu diuji, kalau kita kata gostang balik, undur balik, dia akan kata nahi. Takkan. Sebab ternyata jiwanya belum juga kuat. Tapi bila kita lihat Nabi Allah Ibrahim AS, bila Allah Ta'ala jadikan ujian Nabi Allah Ibrahim ujian yang berat, Nabi ini dibakar dalam api. Kita baca dalam Qasasul Anbiya, kita baca dalam kisah para Nabi. Bila Numrus yang begitu murka kepada Ibrahim kerana dia satu-satunya yang tidak menyembah berhala. Hatta dia juga dilahirkan dalam keluarga yang menyembah berhala. Ayahnya Azar menyembah berhala. Orang setengah berkata Azar itu bapa saudaranya. Azar yang membina berhala. Tidak cukup sembah, dia membina berhala. Seorang tukang. Maka Nabi Allah Ibrahim, Allah pelihara akidahnya. Kerana dia Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul, mereka dipelihara daripada hari kelahirannya lagi. Tidak akan mensyirikkan Allah. Tak ada seorang Nabi pun yang asalnya sembah berhala kemudian jadi Nabi. Tak ada. Itu untuk orang macam kita je. Orang beriman, orang baik. Yang dulu sembah berhala, sekarang sudah masuk Islam. Sudah baik. Para Nabi SAW, Allah jaga dia daripada dalam kandungan ibunya lagi. Terus Allah jaga sampai dia dilahirkan. Terus dijaga oleh Allah. Mereka tidak pernah walau sekali melakukan perkara syirik. Tidak pernah. Supaya apa? Supaya orang tak kata, kamu dulu pun sembah berhala juga. Kerana kita kan suka mengungkit zaman silam. Maka para Nabi SAW tidak ada zaman silam yang tidak baik. Kerana mereka dipelihara oleh Allah. Baik, kita tengok Nabi Allah Ibrahim. Bila dia satu-satu menyembah Allah Ta'ala, maka seluruh, bukan sekadar Namrus pemimpin, seluruh rakyat memusuhi Ibrahim. Kebencian. Kerana ternyata rakyat suka cara pemerintahan Namrus. Mereka suka. Sebab Namrus bagi kemewahan, kekayaan. Negara Namrus kaya. Tak ada seorang pun raja yang, tidak ada seorang pun rakyat yang nak memberontak dengan Namrus. Ia berbeza dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun ada satu kelompok kasta rakyatnya yang memang dizalimi, itu Bani Israel. Tapi Namrus tidak ada. Rakyatnya semuanya mewah, kaya, dengan empayar yang besar. Dan kita baca sejarah, Namrus bin Kan'an di antara raja yang memerintah dunia. Selain daripada Bukhtanasar, 2 kafir dan 2 beriman, iaitu Nabi Allah Sulaiman AS dan juga Iskandar Dzulqarnain. Jadi bayangkan rakyatnya sekata dengan pemerintah melawan Ibrahim. Berat ujian. Kita tuan-tuan kalau pun kita kena tindakan penyokong, kita masih ramai ada penyokong. Ibrahim AS tak ada penyokong. Akhirnya mereka berpakat kumpul kayu api. Menggali lubang yang dalam, letak biar umum api ini besar. Sehingga setiap orang menyumbang pada negara. Terima kayu api. Bayangkan kalau suruh kerajaan dia cari kayu api pun dah banyak. Ini rakyatnya semua cari. Sehingga seorang perempuan bernazar, kalau disembuh sakitnya, dia akan bakar Nabi Ibrahim. Mereka sampai peringkat mereka bernazar untuk cari kayu api. Berarti mereka sekata. Seolah-olah nak digambarkan peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir nak bawa kita. Andai kata seluruh dunia memusuhimu, namun kamu tetap bersama dengan Allah, kamu selamat. Maka Ibrahim AS pun, bila dah siapkan api yang besar, masalah pula macam mana nak buang Ibrahim. Maka ada seorang lelaki yang mencadangkan supaya dibina manjanik, namanya Haizan. Haizan ini dia cadang pada Namrus untuk mendapat tempat kedudukan. Tapi dia memberi syafaat yang buruk. Dia tolong buat manjanik. Dia mencadangkan manjanik sehingga dibina manjanik. Manjanik ni macam kita katakan meriam lama lah. Meriam orang dulu. Maka dia letak pada capah dia tadi. Nabi Ibrahim kemudian dicampakkan. Dia macam sudu tu, tuan-tuan, sudu. Campak. Nak dibalik. Maka Allah Ta'ala hukum Haizan ini dengan ditenggelamkan dalam bumi.
Bumi seduk dia masuk. Untuk ingatkan pada kita, siapa yang menyumbang pada idea yang jahat, dia juga akan terkena idea jahat. Maka Ibrahim AS pun dicampakkan dalam api. Allah Ta'ala merakamkan kata-kata jahat mereka dalam suratul Anbiya ayat 68. Mereka berkata, harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilun. In kuntum fa'ilin. Kata mereka, kita bakar Ibrahim. Dan kita tengok macam mana tuang Ibrahim tolong dia. Bukan sekadar dia menzalimi Ibrahim, dia mencabar Tuhannya. Lalu mereka pun mencampakkan dalam api. Contoh apa? Bila dalam ketika mana Ibrahim AS berada di awangan dalam, di baling tadi, maka datang Jibril AS. Maka Jibril berkata, alakah hajah? Nak tak pertolongan? Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, amma ilaika fala. Pertolongan darimu tidak. Tetapi amma minallah fabala. Kalau pertolongan dari Allah, ya aku nak. Lihat dalam situasi begitu, nak ajar kita peristiwa Nabi Allah Ibrahim, walau bagaimanapun ada orang boleh bantu kita, kita tetap melihat Allah yang bantu kita. Walaupun orang tu dekat dengan Allah, sementara yang fasik, yang jahat. Jibril AS ni dekat dengan Allah. Tapi akidah kita biar jelas. Kerana itu Ibrahim menyebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dan dia sebaik-baik pembantu, sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga. Maka apa yang saya nak sebut bila Ibrahim AS berada dalam api? Berapa lamakah Ibrahim AS berada dalam api? Yang pasti Ibrahim bukanlah berada pada waktu yang sekejap. Kalau Ibrahim berada pada waktu yang sekejap, dia tak akan menjadi mukjizat yang hebat. Ya, walaupun kita tengoklah dalam YouTube, orang berjalan atas api dah nampak hebat. Tapi jalannya laju betul. Ini kan pula yang berada dalam api. Kalau dia berada sekejap, mungkin orang Namrus kata, kaya api belum cukup kot. Macam kita bakar ayam lah, tak masak. Kita akan bakar balik. Barangkali tak cukup suhu, kita buat 160. Patut ayam ni 180. 14 minit paling kurang. Kalau kita pakai fryers, paling kurang. Mungkin ni jenis ayam pencing. Dia pencing 2 kali ayam ni. Keras sangat. Jadi kita pun ubah, tak balik. Jadi tukar 28 minit. Kalaulah Ibrahim AS duduk dalam satu tempoh yang singkat, nescaya Namrud suruh ulang bakar. Mungkin kayu ni tak cukup. Dia ada ilmu kebal ke apa. Sebab itu dia letak kayu yang banyak sehingga habis kayu di sana. Setengah ulama' menyebut tempohnya seminggu. Ini pandangan yang paling sikit lah sebut. Tapi kita lihat apa kata dalam satu riwayat. Disebut oleh Abu Nuaim. Iaitu ketika mana ditanya Ibrahim AS, berapa hari kamu berada dalam api? Lalu kata Ibrahim AS, ma'adri imma 50 wa imma 40 yawman. Ma kuntu ayyaman wa layaliya qad atyaba 'aishan minni id kuntu fiha. Wa wadittu anna 'aishi wa hayati kullaha misla 'aishi id kuntu fiha. Kata Nabi Allah Ibrahim, aku tak tahu, mungkin 40 hari, mungkin 50 hari. Aku berada dalam api tersebut. Tetapi aku dapati siang atau malamnya tidak pernah seindah itu. Dan aku bercita-cita kalau aku dapat kembali ke api itu tadi. Aku bercita-cita nak, kalau boleh nak masuk balik dalam api itu. Kerana tidak pernah aku dapati nikmat yang paling hebat. Tuan-tuan, macam saya katakan tadi, kita bila mana kita lepas ujian, ya kita bersyukur dengan ujian tadi. Macam saya sebut contoh, seorang rumah terbakar. Dek terbakar, orang pun derma-derma, tolong-tolong dapat rumah besar. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, rumah ni kalau tak terbakar, Ustaz tak dapat rumah baru. Lalu orang pun tanya balik, nak tak rumah ni pun terbakar lagi, supaya dapat lagi baru? Oh, tak nak dah Ustaz, serik dah. Artinya kebanyakan kita tak mungkin nak pulang balik pada ujian. Tapi kita dah, orang macam tu dah kuat lah, dia dah bersyukur, dia dah dapat.
Tapi ada hebat pada itu. Lihat Ibrahim AS. Dia kata, kalau aku dapat balik semula. Masuk dalam api. Ternyata ia nikmat. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Andai kata Allah nak uji kita untuk mencapai satu tahap, biarlah ujian tadi penuh lembut. Dan sehingga kita rasa seronok. Kita rasa nikmat. Umpama seorang yang dipenjara, nikmat dia sampai dia dapat karang kitab. Mau dia kalau dipenjarakan lagi supaya dapat karang kitab. Ya betul, itu nikmat. Dia rasa nikmat. Ataupun umpama seorang yang pernah susah. Dia kata nikmat susah rusak, dengan sebab tu saya dapatkan masjid surau. Maka kalau pulang kembali dia nak. Ya dia nak. Sebab dengan sebab tu dia ingat Allah. Kan itu tuan-tuan sekalian. Dalam kisah Ibrahim AS. Apa hebatnya Ibrahim? Ya kalau orang yang bodoh dia akan kata, Ibrahim kan Nabi, malah usah hebat. Kerana dia bodoh untuk mengambil pengajaran. Tetapi orang yang cerdik, mereka tahu bahawa Nabi-Nabi SAW, walaupun mereka Nabi dan Rasul, tetapi mereka ada satu sifat untuk dicontohi. Sifat itu menjadikan kita akan bersama dengan mereka. Kalaupun kita tak jadi macam mereka, kita bersama dengan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi-Nabi. Secara khususnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan. Maknanya Allah nak seorang beriman melihat Rasulullah sebagai contoh. Bukan melihatnya Nabi. Kita pun selain dia Nabi, kita siapa sangat Ustaz? Tak, kita kena ikut dia. Kita kena buat macam dia. Ibadat kita macam dia. Berjuang jihad kita macam Nabi SAW. Sabar kita macam Nabi. Buat baik kita macam baginda SAW. Semua benda kita nak buat macam Nabi. Ini orang yang faham. Kalau orang tak faham, dia tak nak contoh, dia kata, dia kan Nabi Ustaz, kita siapa? Habis awak nak buat apa? Kita termenung je lah. Kan kalau begitu kamu ikut contoh yang tak baik. Maka dia apa kata Syekh Abdul Qadir? Kenapa Ibrahim itu kuat? Kerana Ibrahim AS telah jumpa Allah. Telah menemui Rafiq. Artinya tuan-tuan, kalau kita sibuk diri kita untuk mencari Tuhan, maka kita akan melalui jalan ini dengan selamat. Bila kata Syekh Abdul Qadir, Ibrahim dijumpa Allah sebelum jalan. Dijumpa teman. Perkataan Rafiq, teman. Kalau sebut Allah, kita panggil Rafiqul A'la, teman tertinggi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, waktu baginda SAW dekat nak wafat, maka Nabi berkata, bal ila Rafiqil A'la, bahkan menuju teman yang tertinggi. Tuan-tuan kita macam ni. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan tak kenal Kuala Lumpur. Tak kenal Kuala Lumpur, benda Kuala Lumpur. Macam mana Kuala Lumpur ni, kita pun tak kenal. Jadi bila kita tak kenal Kuala Lumpur, tuan-tuan berani tak pergi seorang? Berani Ustaz, tapi mungkin sesat, mungkin ditipu, mungkin. Tiba-tiba tuan-tuan kenal seorang tu, dia mahir jalan kat Kuala Lumpur. Tuan-tuan jumpa dia, seronok tak? Tuan-tuan seronok, tuan-tuan tak fikir sesat, tuan-tuan tak fikir apa. Kerana dia akan sampaikan semua tempat yang kita nak pergi. Semua tempat. Saya ingat zaman saya belajar dulu, saya nak pergi Kuala Lumpur. Tulis sebut Kuala Lumpur ni hebat lah. Kuala Lumpur nak pergilah. Kita ni orang Ulu, nak pergi Kuala Lumpur. Kebetulan abang saya duduk sana. Abang saya kerja di sana, dia duduk di sana. Kita seronok, tunggu abang balik. Bila abang balik, cakap, abang nak pergi Kuala Lumpur. Kita boleh cuti sekolah. Nanti abang bawa pergi. Kita punya seronok, teruja. Dia bawa. Kali pertama duduk hotel. Dia ajak duduk hotel, kita duduk hotel. Dia bawa kita berjalan ni dekat daya bumi zaman tu. Dia ajak kita berlari kejar bas mini nombor 17. Kejar, berlari. Dia ajak kita itu dan ini. Kita dah seronok. Kita tak bimbang sesat. Kita juga tak bimbang lapar. Kita tak bimbang apa-apa. Kita cuma fikir seronok. Kenapa? Teman kita. Dia tahu segalanya. Dia pun memang tanggung kita sebab dia abang kita. Dia kena tanggung lah dia abang. Tidak jadi abang buat apa. Dia jadi abang, dia kena tanggung adik. Maka kita seronok. Sebab kita dapat kenal semua tempat. Kita dapat makan semua benda kita nak makan.
Apa yang kita dengar cerita orang, kita sudah mengalaminya. Tuan-tuan bayangkan orang kenal Allah, pemberi rezeki, yang menolong, yang membantu, yang mencipta, yang mematikan, pemilik syurga, pemilik semua alam ini, pencipta segalanya. Daripadanya kita datang, kepadanya kita kembali. Apakah kita tak seronok, gembira, kuat, mulia? Lebih pada itu. Sebab tu tuan-tuan, untuk melalui jalan ini, belajar kenal Allah. Bagaimana saya nak kenal Allah? Mulakan dengan taubat. Kerana orang yang berdosa, banyak dosa terhijab daripada mengenali Allah. Mulakan dengan taubat. Yang kedua, diikuti dengan taat. Taatnya banyak. Mulakan dengan zikir. Kerana pintu gerbang kepada ketaatan itu ialah zikrullah. Bila tuan-tuan berzikir, Allah beri kita kekuatan untuk buat ibadat. Zikir apa yang saya perlu mulakan? Zikirlah dengan istighfar. Diikuti dengan tauhid, la ilaha illallah. Dengan tahlil. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Dan diikuti dengan selawat kepada Nabi SAW. Istighfar, tahlil, dan berselawat. Oh, saya dah buat. Kemudian kita katakan, kenali orang baik. Bersahabat dengan mereka. Sebab kita tidak mungkin mampu bersendirian untuk mengenali Allah. Kerana Allah zat yang agung. Kita perlukan teman yang baik. Kalau para Nabi juga memerlukan teman-teman yang baik. Sementara kita. Kemudian, yang keempat, kita perlukan guru. Untuk kena cari tok guru yang boleh bimbing kita. Kita perlu sahabat supaya kita mampu istiqamah. Kerana kita belum kuat. Kita umpama bayi kecil yang masih bertatih, perlu dipimpin, perlu dibimbing. Maka kita perlukan guru. Maka dengan peringkat yang bermula dengan taubat, yang bermula dengan zikir, yang bermula dengan teman yang baik, dan bermula dengan guru, maka ketika itu kita akan mengenali Allah. Kita akan jumpa Allah. Tetapi peringkat ini dilalui oleh semua para ulama. Semua para ulama lalu jalan ini. Dan kita, bila nak berjaya, kita lalu jalan orang berjaya. Maka Ibrahim AS kenal Allah sebelum jalannya. Sebab itu Ibrahim kuat dan gagah. Dan Ibrahim AS, dia kenal tetangga sebelum memasuki rumahnya. Apa maksudnya? Tuan-tuan, kita gini, yang saya sebut tadi poin yang kedua, poin yang ketiga, bersahabat dengan baik. Kita nak beli rumah. Tuan-tuan beli rumah, tuan-tuan tak peduli siapa jiran, tuan-tuan perlukan masa yang panjang untuk kenal jiran. Tapi kalau tuan-tuan dah jumpa jiran yang baik, dia juga berkata, saya juga nak beli di sini. Saya beli kerana jiran saya baik. Maka saya dah seronok. Saya sudah kenal jiran saya sebelum saya miliki rumah. Saya dah kenal jiran saya. Tuan-tuan seronok tak kalau kita tahu, sebelum beli rumah, bahawa yang duduk sini orang baik, orang bagus. Saya dengan cepat akan beli rumah ni. Bukan saya beli rumah dulu, siapa jiran saya sebelah, baru saya bertanya-tanya. Berkali saya dapat jiran yang tak bertanggungjawab. Dia menjadi satu jahanam kepada saya. Jahanam kita. Tahu-tahu sebelah ni dengan karaoke setiap hari. Tahu jiran sebelah ni memang tak hormat orang lain. Ni bisik. Dia juga jenis perangai tak elok dan sebagainya. Kita rasa, Allah, saya beli rumah ni 400,000, 500,000. Tiba dapat yang ni. Baik duduk dalam gua. Kita rasa baik duduk kat gua. Tapi orang yang Allah tak nak berikan kebaikan, dia dah kenal jiran sebelum rumah. Ini yang disebut oleh Rasulullah, al-jar qabla dar. Jiran sebelum beli rumah. Kita sebelum beli rumah ni, jiran walaupun kita fikir murah ke mahal rumah, tu orang-orang yang memang hidup tak nak berjiran. Tapi kalau kita tahu peranan jiran, saya akan tahu jirannya siapa. Sini kejiranan ini orang Islam baik. Kemudian ada surau masjid, saya yakin insya-Allah kita orang sentiasa ditegur di kawasan perumahan ini. Kerana di situ ada masjid. Kita orang akan bertemu dalam ketaatan pada Allah. Saya akan beli rumah di mana ada masjid surau di situ. Atau ada pusat pengajian di situ. Jiran yang baik. Kemudian kata Syekh, kerana Ibrahim AS sudah mendapat teman mesra sebelum dia bosan. Tentang kita bila beramal dengan zikir, itulah sebaik-baik teman. Inilah pengubat kepada kebosanan kita.
Kita bila mana dah mendapat ilmu, itulah dia pengubat kebosanan kita. Atau kalau seorang kena masuk uat seminggu, 2 minggu bosannya, kenapa tak ada kawan? Tapi kalau dia ada buku, dia sudah mendapat teman yang baik. Kalau dia ada zikir, itu kesempatan yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kerana Ibrahim sudah jumpa penawar sebelum penyakit. Tentang kita kalau dah ada payung sebelum hujan, kita confident jalan. Anytime hujan, kita boleh buka payung. Tapi bila hujan baru nak cari payung, kita sudah basah kuyuk. Basah kuyuk. Maka kalau kita dah jumpa ubat sebelum penyakit, itu lebih baik. Bukan baru sakit, meraba-raba cari ubat. Siapa ubat kita? Allah. Ini yang disebut oleh Ibrahim. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Dan Ibrahim AS ini, dia sudah redha sebelum datang ujian. Atau kita, macam saya kata, kita dah tahu kita akan mati. Dan kita juga tahu orang-orang yang kita sayangi akan mati. Dan kita sudah bersedia. Lepas tu Syekh Abdul Qadir, waktu mati anaknya, orang datang mengucapkan takziah dan beritahu anaknya mati. Dia kata, aku dah tahu. Hai, macam mana dah tahu? Kan baru mati. Aku dah tahu setiap yang hidup itu akan mati. Waktu dia mulai ke dunia, aku dah tahu bahawa dia akan mati. Sebagaimana juga aku akan mati. Tetapi sewaktu kita berkahwin dengan pasangan kita, kita mengetahui pasangan kita akan mati. Dan kita juga tahu kita juga akan mati. Kita beritahu pada pasangan kita, abang sampai masa abang akan mati. Mungkin abang mati dulu, mungkin awak mati dulu. Andai kata abang mati dulu, awak bersabar. Awak mesti beredar 4 bulan 10 hari, awak mesti hukum. Isteri pun kata, bang, kalau saya mati, abang pun kena sabar. Abang kena tabah. Suami tak kata, jangan mati, jangan mati. Macam mana jangan mati, saya akan mati. Tentu kita selalu ajar. Kita cakap anak-anak kita, abah, suatu hari nanti akan pergi. Begitu suratan dan takdir ilahi. Siap yang hidup, pasti akan mati. Maka bila ayah mati, kamu adik-beradik, jangan bergaduh, jangan berbalah. Jangan direbutnya harta ayah. Bagilah ikut faraid yang Allah dah tetapkan. Kalau kamu boleh sedekahkan, maka lakukan. Jangan putus silaturahim kamu adik-beradik walaupun pun berlaku. Contoh seorang ayah yang jujur, dia akan kata, ayah akan mati. Dia tak kata, ayah ni Superman tak mati. Dia sebenarnya, kononnya nak kuatkan anaknya, dia telah menjadikan anaknya tidak bersedia menerima takdir Allah. Andai kata dia mati, maka anaknya menjadi selemah-lemah manusia. Tapi kalau dia sudah beritahu pada anaknya, bersedia menerima qada Allah, andai kata dia mati, anaknya sekuat-kuatnya. Ayah dah pesan dulu. Sebab itu kita lihat orang baik. Kalau kita kata apa yang ayah pesan sebelum mati, banyak pesanannya. Kerana ayah sentiasa ingatkan dia. Tak ada begitu kehidupan. Kita perlu realistik. Kita mesti realistik bahawa hidup akan mati. Kita akan bercakap pada semua orang. Nabi SAW bercakap kepada sahabat, andai kata aku mati, aku akan mungkin mati pada sekian-sekian yang Allah tetapkan. Allah turunkan Quran. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau sekiranya Muhammad ini mati atau terbunuh, kamu akan tinggalkan agama Islam, agama aku, kata Allah. Ayat ini turun dalam peperangan Uhud. Berarti baginda SAW dalam perang Uhud, ia berlaku tahun ke-3 Hijrah. Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Berarti daripada tarikh penurunan itu 8 tahun Allah dah beritahu Muhammad ni akan mati. Bahkan dalam ayat Makkiyah, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati, mereka juga akan mati. Allah sebut dah peringkat Mekah lagi. Berarti tuan-tuan, Allah dah ajar kita menerima takdir. Kita tahu kita pasti akan diuji. Yang sihat pasti akan sakit. Maka bersedia daripada sekarang. Sedia sudut apa? Bersedia sudut mana? Bukan bersedia sudut jogging. Tidak. Bersedia dari sudut mental dan rohani kita. Andai kata satu hari nanti saya akan sakit, macam mana saya nak sabar? Saya banyakkan zikir, saya banyakkan baca Quran. Kita mengetahui benda itu semua. Dan inilah Ibrahim AS kekuatannya. Dan Ibrahim AS, kata Syekh Abdul Qadir, pelajarilah daripada Nabi Allah Ibrahim. Kerana kita walau bagaimanapun diuji, Allah bersama kita. Kerana itu Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama dengan orang yang mana? Orang yang sabar. Allah tak kata innallaha ma'an nas. Allah bersama manusia secara mutlak. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang pada orang sabar. Kita bayangkan bagaimana kasih sayang Allah waktu kita diuji. Bila mana kita memilih sabar, memilih menerima takdir Allah dan memilih diam dengan takdir Allah. Maksud diam ni tuan-tuan, bukan jadi bisu. Jangan kata kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Banyak onar dia. Banyak beronar dia. Banyak kita katakan songe dia. Jangan. Syekh Abdul Qadir bagi kita satu contoh. Dia kata ada seorang pakar perubatan yang hebat di dunia, yang bernama Galenus. Ini bahasa Arab Galenus. Galenus di antara pakar perubatan zaman Greek kuno, Rom Igriqi, zaman Yunani. Kita sebut Greek kuno, Yunani. Paling hebat, yang lahir pada tahun 130 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 200 Masihi. Hidup 70 tahun. Dia dianggap sebagai pakar perubatan Eropah, bahkan dunia yang hebat. Dengan karangan kitab yang banyak. Seorang yang bijaksana, menjadi doktor kepada Maharaja Rom. Dan dia juga seorang ahli falsafah, seorang pemikir yang hebat. Dia karang buku banyak. Tuan-tuan, bukan kita nak baca, nak cerita tentang Galenus atau Galenus. Kita nak cerita tentang anak murid dia. Anak murid dia ni, kata Syekh Abdul Qadir, ikut je Tok Guru diam, tak pernah cakap apa-apa. Tak pernah membantah, kena bentak, kena marah, tak pernah lari, tak pernah mengajuk. Jauh sekali nak lawan Tok Guru dia. Duk diam. Sampai gurunya mati, dia sudah menghafal semua ilmu guru dia. Tentang itu, kalau kita kawang dengan orang cerdik, kita tak banyak songai, ilmu dia dapat kat kita. Kita kawang orang kaya, bekerja orang kaya, tak banyak songai, harta dia mungkin dapat pada kita semua. Dia tengok anak dia pun lawan dia, tak apalah, harta aku kau ambil. Kita driver dia je, tapi dia tak lawan dia, iakan dia. Dia cerita apa pun kita setuju. Mustahil atau tidak, driver orang kaya ni mewarisi semua harta dia. Sebab driver ni dia tak lawan. Saya baca kisah orang kaya, anak-anak dia lawan dia. Akhirnya dia telah wasiatkan hartanya semua untuk anjing dia. Anjing dia tak lawan dia. Bayangkan, orang kaya ni, dia benci ke anak dia. Anak dia masih orang ni. Maka dia wasiatkan hartanya boleh pada anjing dia semua. Anjing tak lawan, anjing tu jadi jutawan. Dan ada satu kisah, orang kaya tadi, anak-anak dia lawan dia, dia wasiatkan semua pada charity. Pada tabung kebajikan tak nak. Yang ni seorang isyak dadah. Yang ni seorang jadi lesbian, perempuan. Saya tak sebut nama orang kaya tu. Kita kenal ni orang antara terkaya dia. Sampai dia tak nak bagi harta pada anak walau 1 sen. Kalau kita tahu, bila seorang menentang tak disukai, tak ada kita dengan Allah. Kita menentang Allah, lawan Allah, tak ikut perintah Allah. Kita sentiasa songe, banyak kerana kita setiap kali Allah uji kita dengan ujiannya. Bagaimana kita mendapat kemuliaan dari Allah? Tapi kalau kita diam, dengan segala ujian Allah, kita mendapat segala kemuliaan, segala kekuasaan, segala hijab, semuanya luruh di hadapan kita, semuanya terbuka. Kita nampak segala hikmah yang indah dan bijaksana. Maka diam dengan Allah, diam dengan takdir Allah. Kerana Allah tidak mentakdirkan kepada orang beriman melainkan yang baik-baik. Maka kalau orang beriman, kita melazimi diam dan beradab dengan Allah dan tidak melanggar perintah Allah, kita akan dapat lihat betapa banyaknya kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Kalau kita cerita tentang Galenus dan anak muridnya, kita cerita tentang orang kaya dan drivernya, orang kaya dengan anjing, orang kaya dengan sekiannya, maka kita dah nampak macam mana kelebihan. Bagaimana kalau kita diam dengan Allah? Lagi hebat, kerana Allah pilih miliki kerajaan semuanya. Maka tuan-tuan sekalian, belajar bersabar dengan takdir Allah. Belajar diam, jangan sebut kenapalah saya sakit, masa ni lah nak sakit. Patutnya sakitlah esok, hari ni saya banyak kerja. Jangan.
ia baik untuk kita. Kenapalah tengah kita nak ada duit ni lah, tak ada duit. Jangan, itu lebih baik untuk kita. Kenapa masa nak cari jodoh ni lah, tak ada pula perempuan kita nak. Tak ada perempuan nak ke kita pula. Sabar, itu lebih baik untuk kita. Kenapalah tengah-tengah kita dah prepare, tiba-tiba tak jadi pula. Jangan membantah, itu baik untuk kita. Maka semuanya dalam takdir Allah yang kita lalui baik untuk diri kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Dan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.